Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Ta'ala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama bertemu sekali lagi di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk kita terus duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengejar ganjaran, kebaikan, tingkatan darjat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antara cara untuk kita naikkan kedudukan kita semasa kita di dunia ini juga Allah Subhanahu wa taala ada orang yang Allah taala angkat kedudukan dan darjat dia, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak, kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami angkat nama kamu wahai Muhammad sehingga ia menjadi sebutan-sebutan manusia. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tetapi orang tetap menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tetap memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih penting adalah darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bagaimana untuk kita naik darjat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin nampak payah, nampak susah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat darjat dia kerana ada dua sifat dalam diri dia. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang beriman, walladzina utul ilm, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ni tidak diberi melainkan pada orang yang mencari, pada orang yang meminta. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berbicara tentang ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, bukan duduk sahaja tunggu ilmu, itu tak dapat. Tetapi Nabi SAW cerita tentang talabul ilmi, pergi mencari ilmu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi SAW untuk sentiasa menambah ilmu. Bila mana Allah Taala kata pada Nabi SAW, wa qur rabbi zidni ilma, dan wahai Muhammad sentiasa sebutlah, qul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu pengetahuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kedudukan kita, dan kita mengharapkan agar kenaikan pangkat ini, darjat ini bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara kita masih lagi pada 10 wasiat Al-Quranul Karim, iaitu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala himpunkan di penghujung surah Al-An'am, bermula daripada ayat 151. Yang mana kita sebutkan sebelum ini bahawa antara wasiat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran adalah qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Wasiat pertama adalah agar kita tidak, agar manusia kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan syirik yang besar, syirik yang jali, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya kuasa lain yang mengatur carakan dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala,
beriktikad bahawa di sana adanya taksir yang boleh memberi kesan dalam kehidupan kita dalam alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik yang besar. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala larang daripada kita adalah syirik kecil, apabila kita melakukan ibadah-ibadah tertentu kerana mengharapkan pujian daripada manusia, apabila kita bergantung harap dengan benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala seperti tangkal, seperti mushaf Al-Quran, maka ini kena berhati-hati padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Setelah bercerita tentang syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan cegahan daripada kita melakukan kesyirikan pada Allah taala, maka Allah taala datangkan wasiat yang kedua, iaitu untuk sentiasa berbuat baik pada ibu bapa. Kalau kita tengok ayat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan wabil walidaini ihsana, dan pada ibu bapa tidak ada hubungan seorang anak pada ibu bapa melainkan hanya berbuat baik semata-mata. Walaupun ibu bapa tu status dia berbeza. Ada ibu bapa yang baik melaksanakan tanggungjawab pada anak dia, tapi ada ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab pada anak dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ada ibu bapa yang memaksa anak dia untuk syirik dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kata jangan taat pada kedua ibu bapa ni, tetapi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi itu tidak menghalang kalian, janganlah benda itu menghalang kalian daripada melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kalian. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seorang anak untuk berinteraksi dengan ibu bapa dia melainkan dengan ihsan. Semasa dia hidup pun kita kena berinteraksi dengan dia dengan ihsan. Begitu juga setelah kematian ibu bapa kita, maka kita juga kena berinteraksi dengan mereka, menyebut nama mereka, berbuat baik dengan kawan-kawan mereka, sentiasa menghidupkan kebaikan yang telah dimulakan pada zaman mereka. Itu antara cara untuk kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlaq, kerana disebabkan kepayahan, disebabkan sesuatu benda yang kalian rasa ia adalah bebanan kepada kalian. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kerana kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, selepas Allah Taala bercerita tentang ibu bapa, hak seorang anak, hak ibu bapa ke atas seorang anak. Anak dia tak boleh buat benda lain pada ibu bapa dia melainkan ihsan semata-mata. Lalu kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti mana Allah Taala jadikan bagi seorang anak ini ujiannya, antara medan ujiannya semasa di dunia ini adalah pada ibu bapa dia. Kadang-kadang anak-anak ni ada benda dia nampak dia tak puas hati pada ibu bapa dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak tengok bagaimana cara kamu berinteraksi. Sedangkan untuk berkata uff pada ibu bapa pun tak boleh. Bayangkan untuk orang yang tidak dengar cakap ibu bapa dia, berkata-kata kasar pada ibu bapa dia, buat perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati ibu bapa dia. Lalu ujian bagi seorang anak adalah pada ibu bapa dia. Begitu juga sebaliknya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ujian ni hanya pada satu kumpulan dan tidak pada kumpulan yang lain. Allah Taala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kalian semua akan diuji. Tak kira lah status kalian macam mana, pekerja ke, pemimpin ke, rakyat ke, ibu bapa ke atau anak-anak sekalipun, maka setiap kalian akan diuji. Dan antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ibu bapa adalah pada anak-anaknya.
Nak cerita tentang kepentingan anak ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam awal surah An-Nisa, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang manusia pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, di mana Allah Taala menyebutkan bahawa kami menciptakan manusia ni daripada min nafsin wahidah, daripada satu jiwa, iaitu Adam alaihi salam. Dan tujuan Allah Ta'ala cipta Adam AS, kita semua tahu, untuk menjadi orang yang memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Dengan erti kata lain, Allah Ta'ala nak ada makhluk Allah Ta'ala yang sebut, ya Allah engkau Tuhan, ya Allah kami sembah engkau. Dan Allah Ta'ala memilih manusia untuk melakukan perkara tersebut, walaupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah ada makhluk lain yang Allah Ta'ala cipta sebelum manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah cipta para malaikat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah cipta jin yang lebih kurang macam manusia sifatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah mencipta langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Ta'ala kata setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini semuanya bertasbih memuji Allah Ta'ala, semuanya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada sebahagian makhluk, tasbih ini kamu tak faham makna dia, ataupun tak faham pertuturan. Bumi bertasbih, batu bertasbih, langit bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia dengan satu kelebihan, iaitu al-bayan. Ar-Rahman khalaqal Ar-Rahman, ayat macam mana? Ar-Rahman allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta manusia, khalaqal insan, dengan antara ciri utama manusia adalah al-bayan, mereka boleh bertutur. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ada orang, Allah Ta'ala kata fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuh. Allah Ta'ala kata dijadikan buyut, tempat-tempat, rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk manusia mengangkat suara mereka, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kita tak pelik apabila majoriti para ulama menyebutkan bahawa zikir dia tidak menjadi zikir melainkan apabila disertai dengan sebutan. Okey, zikir kita nak sebut subhanallah, tak boleh dalam hati je. Ia tak menjadi zikir, ia menjadi monolog kita di dalam hati. Ia hanya menjadi zikir apabila ada sebutan. Kerana itu ciri istimewa manusia. Allah Ta'ala nak mereka beribadah, kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan al-bayan, pertuturan, dengan suara kita. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mencipta Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan Adam bersendirian. Okay, Allah Ta'ala dah bagi tahu, Allah Ta'ala cipta Adam untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala suka, innallaha yuhibbu, ayat dalam surah Saf, yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah Ta'ala suka orang yuqatilun, beramai-ramai, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu saf. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka apabila ramai orang, walaupun seorang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Allah Ta'ala suka. Tetapi Allah Ta'ala lebih suka jika ada kumpulan yang ramai yang menyebutkan, ya Allah engkau Tuhan kami, ya Allah maha suci engkau, ya Allah. Sebab tu adanya, kita ada solat-solat bersendirian. Nabi SAW sebut pada kita, salat sunat kita afdalnya bersendirian.
afdalu salatir rajuli fi baitihi illa al-maktubat. Solat sunat ni baik dibuat bersendirian dan baik dibuat di rumah, tetapi di sana adanya solat fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan digalakkan kepada kita untuk melakukannya dalam jamaah, dalam himpunan yang besar. Sebab tu pada perhimpunan yang besar, Nabi SAW tegas ketika solat Jumaat. Nabi SAW kata, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Siapa yang tinggalkan 3 solat Jumaat secara tahawunan ni maksudnya dia anggap benda tu tak penting. Tahawunan dia ada istilah dia dalam bahasa Melayu kita, tahawunan ialah anggap benda tu sesuatu yang tidak penting. Tahawunan, bila dia kata tak dapat solat Jumaat, tak apalah, tak payahlah pergi solat Jumaat. Okey, tengok dah lewat solat Jumaat, tak payahlah pergi solat Jumaat. So benda ni dipanggil tahawunan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati dia, tutup hati dia daripada mendapat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dari dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW apabila waktu solat Jumaat, Nabi SAW pernah menyebutkan sekali bahawa kalaulah boleh, aku akan perintahkan orang untuk ganti aku menjadi imam, kemudian la atufan, aku akan pusing satu Madinah ni dan cari siapa dia orang tak datang salat Jumaat, la uhriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Yang nak katanya dalam perhimpunan yang besar yang melibatkan orang ramai datang untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tegas, Nabi SAW tegas, kerana Allah taala suka apabila beramai-ramai manusia datang memuji Allah taala. Hatta solat yang sunat sekalipun, solat sunat yang dilakukan beramai-ramai seperti solat hari raya. Solat hari raya ni Nabi SAW perintahkan semua orang untuk keluar, hatta al-huyyad wa zawatil khudur, sampaikan perempuan-perempuan yang tengah datang period dia, sampaikan kepada zawatil khudur, anak-anak dara yang biasanya tidak dibiarkan keluar rumah, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk keluar sekali pada solat hari raya. Bukan untuk solat, tapi yastami'una dzikr, untuk mereka mendengar khutbah hari raya. Kerana tajammu' perhimpunan yang besar ini antara benda yang Allah Subhanahu wa taala suka. Tengoklah macam mana keadaan manusia ketika haji. Antara tempat perhimpunan terbesar manusia ketika haji adalah ketika wukuf di Arafah. Semua orang kena wukuf dekat Arafah pada masa yang telah ditetapkan. Okey, so kalau tawaf dengan sa'i ni dia boleh buat ikut masa masing-masing. Tetapi wukuf dekat Arafah ni dia dah ada masa dia. Lalu semua orang yang berniat haji pada tahun tu, yang nak haji, mesti kena wukuf dekat Arafah. Lalu Allah Ta'ala kata apa pada para malaikat? Innallaha yubahi, kata Nabi SAW, innallaha yubahi bihimul malaikah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbangga di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Sampai Allah Ta'ala kata pada para malaikat, unzur mada arada haula, pergi tengok wahai para malaikat apa yang mereka ni nak, doa-doa apa yang mereka minta pada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya. So Allah Subhanahu wa taala
Ta'ala, walaupun cukup untuk seorang je menyebutkan ya Allah engkau Tuhan, tetapi Allah Ta'ala suka kalau ada himpunan yang ramai. Maka kerana itu apabila Allah Ta'ala mencipta Adam alaihi salam, maka Allah Ta'ala mencipta pasangannya iaitu Hawa. Hawa dalam bahasa Arab nama dia Hawa, kita pun nak panggil Hawa pun tidak ada masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencipta Hawa, pasangan bagi Adam alaihi salam. Antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta pasangan ini adalah wabath minhuma rijalan katsiran wa nisaa, agar orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala batha bertebaran rijal dan katsiran wa nisaa, lelaki-lelaki yang ramai dan perempuan yang ramai. Semakin ramai orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala nak ini. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi manusia ini untuk berzuriat, untuk beranak pinak, supaya lebih ramai orang yang menyebutkan Allah, Allah, ya Allah engkau Tuhan, engkau Tuhan. Lalu nak menceritakan tentang penting ataupun Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang pentingnya anak ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang perkahwinan, kerana antara cara ataupun satu-satunya cara untuk lelaki dan perempuan ini menghasilkan zuriat adalah dengan perkahwinan. Lalu Nabi SAW menyebutkan tazawwaju al-wadud al-walud. Kita bila kita nak berkahwin, maka kita ada ciri-ciri pada pasangan kita yang kita nak ada. Kita nak cari yang cantik. Nabi SAW sebut bagi perempuan, lelaki nak tengok pada perempuan, dia akan tengok pada 4 perkara. Dia akan tengok pada li jamaliha, dia akan tengok pada cantiknya perempuan ni. Dia akan tengok pada li hasabiha, keturunan keluarga perempuan ni. Dia akan tengok pada lima liha, pada harta yang dimiliki ataupun kemampuan perempuan ini untuk membuat harta. Dan yang keempat lidi niha, dia akan tengok pada agama perempuan ini. Dan begitu juga bagi lelaki. Bagi perempuan ada 4 sifat yang Nabi SAW minta kita tengok. Bagi lelaki pun sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah. 2 sifat pada lelaki. Nak ambil jadi suami, nak ambil jadi menantu lelaki, maka 2 sifat. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu. Tengok agama dia macam mana. Wa khuluqahu, dan tengok akhlak dia, kepribadian dia, cara dia bermuamalah, berkomunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya macam mana. Sebab tu dalam fasa nak berkahwin, sebelum berkahwin, dia ada fasa yang nama dia khitbah. Faman istata'a an yanzura fil mar'ati ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Fasa khitbah ni ataupun kita panggil fasa bertunang adalah fasa untuk kita bersuai kenal, untuk kita tahu macam mana perempuan ni akhlak dia, kepribadian dia, untuk kita tahu lelaki ni macam mana akhlak dia, kepribadian dia sebelum memulakan perkahwinan. Tetapi malangnya kadang-kadang
Ada orang dia berkahwin atas dasar cinta, suka sama suka, lalu terabai. Walaupun kita kahwin suka sama suka, maka tetap Allah Subhanahu Wa Taala minta pada kita, Nabi SAW sebut pada kita, cek dulu background suami, bakal suami kamu ni macam mana, bakal isteri kamu ni macam mana. Kerana apa? Kerana antara sebab dia bukan kita nak hidup dengan dia semata-mata, bukan nak hidup dengan lelaki atau dengan perempuan ini semata-mata, tetapi Nabi SAW sebut tentang anak ni nanti. Takhayyaru linutafikum, kata Nabi SAW. Wahai lelaki, kamu ada air mani kamu, perempuan kamu ada air mani kamu, pilih dekat mana kamu nak letak. Maksudnya pilih pasangan hidup kamu, kerana dia akan menentukan zuriat anak yang lahir ni macam mana keadaan. Tetapi antara ciri yang Nabi SAW minta kita cari juga pada pasangan kita, maka tazawwaju al-wadud. Wahai perempuan, nak cari lelaki, cari lelaki yang ada sifat penyayang. Wahai lelaki, kamu nak cari perempuan, bakal isteri kamu, cari yang ada sifat penyayang. Dan al-wadud dan walud. Dan carilah pasangan hidup kamu yang al-walud, boleh melahirkan anak. Dan Nabi SAW sebut ini pada para sahabat, tazawwaju al-wadud al-walud. Kenapa Nabi suruh pilih orang yang ada kasih sayang dan boleh melahirkan anak? Kerana antara tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berkahwin, Allah Taala mengadakan ataupun menghidupkan perasaan seorang lelaki itu, keinginan daripada perempuan, dan seorang perempuan keinginan daripada lelaki adalah supaya zuriat keturunan. Anak-anak ini ada, dan semakin ramai orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak katanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nakkan daripada perkahwinan itu ada anak, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika Allah Taala berbicara tentang Ramadan. Dalam ayat-ayat Ramadan, biasanya kita kalau kita dalam malam Ramadan, biasanya apa kita buat? Dalam malam Ramadan kita qiyamul lail. Kita mula dengan salat tarawih, kemudian ada orang yang sambung dengan qiyam. Malam tu kita hidupkan, terutama pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Tapi tengok apa Allah Ta'ala sebut. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Tengok apa Allah Ta'ala sebut. Ketika mana Allah Ta'ala berbicara tentang Ramadan, Allah Ta'ala berbicara tentang puasanya, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berbicara tentang syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala cerita tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala cerita tentang berdoa dalam bulan Ramadan. Tapi kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pada malam Ramadan Allah Ta'ala mengizinkan untuk kamu yang lelaki dan perempuan untuk bersama-sama. Dan kemudian ayat keizinan tu pilihan. Kita nak bersama dengan lelaki, suami nak bersama dengan isteri, isteri nak bersama dengan lelaki, itu pilihan, bukan satu perintah. Tetapi tengok, ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam bentuk perintah. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan dengan keizinan yang Allah Ta'ala benarkan pada kalian ini, maka bersama-samalah kalian wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada kalian. Apa dia maksud ayat ni? Maksudnya Allah Ta'ala nak kalian bukan hanya bersama-sama suami dan isteri, tetapi bersama-sama untuk cari dan buat anak. Ini pada malam Ramadan. Nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala nak
Kita ni bila berkahwin cuba untuk dapatkan zuriat keturunan. Bahkan Nabi SAW sebut, fa inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Antara benda yang Nabi SAW nak berbangga dengan umat Nabi SAW, kita yang bercerita betapa kita cinta pada Nabi SAW, kita yang bercerita betapa kita nak dapat syafaat Nabi SAW, maka antara cara untuk kita tunjukkan rasa sayang dan cinta kita pada Nabi SAW, bila mana Nabi SAW kata, inni mukathirun bikum al-umam, wahai umat aku, kahwinlah dengan orang-orang yang boleh melahirkan anak, kerana aku nak jadi Nabi yang berbangga dengan ramainya umatnya pada hari kiamat. Nabi, setiap Nabi ni akan datang bersama-sama dengan kaum dia. Ada Nabi yang datang dengan nafarun, dengan seorang atau dua orang. Ada Nabi yang datang bersama dia rahtun, 10 orang, 11 orang. Ada yang Nabi walaysa ma'ahu ahad, ada Nabi yang datang tak ada orang bersama-sama dengan dia. Tapi Nabi SAW nak berbangga di hadapan Nabi-Nabi yang lain, kerana umat Nabi SAW yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling ramai. Inni mukathirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada kita apabila berkahwin, bukan sekadar berkahwin semata-mata, tetapi untuk dapatkan anak dan zuriat keturunan. Lalu bila kita tahu bahawa begitu Allah Subhanahu Wa Taala nak kita dapatkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila ada orang yang cuba menafikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Kita tengok baru-baru ni ada satu kempen di mana berkahwin dan tidak ada anak. Apa nama kempen tu? Child apa? Free children marriage. Satu perkahwinan yang tak nak ada anak. Kerana berkahwin ni semata-mata nak ada, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antara sebab berkahwin adalah wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antara cara untuk dapatkan ketenangan dalam hidup, untuk mendapatkan kasih sayang dalam hidup adalah dengan perkahwinan. Sebab tu kita tengok orang kalau dia naik teksi pergi jarak jauh, katalah seorang perempuan ni dia naik teksi pergi jarak jauh, berani tak dia nak tidur dalam teksi? Tak berani. Sebab apa? Dalam tu orang yang dia tak rasa tenang dengan dia. Tapi cuba tengok perempuan-perempuan bila dia duduk sebelah suami dia dalam kereta balik kampung, apa dia buat? Tidur. Kenapa? Sebab dia rasa tenang, dia rasa aman bila ada suami dia, ada pasangan hidup dia. Dan itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, jangan sampai kita mengabaikan ataupun menafikan benda yang Allah Ta'ala nak daripada perkahwinan itu. Ya, Allah Ta'ala ada jadikan orang-orang aqimah, tidak mampu melahirkan anak. Tetapi kebanyakan manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka boleh melahirkan anak, boleh menghasilkan zuriat. Maka jangan menafikan perkara ini. Lalu ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, ada orang yang tak nak ada anak kerana memang tak nak ada anak. Lalu boleh ke tak boleh? Lalu kita kata tidak ada masalah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mewajibkan mesti ada anak. Tetapi dari segi adabnya, bila kita dah dengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ramai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita dengar Nabi SAW nak berbangga dengan bilangan umat yang ramai, maka secara adabnya baik ke tak baik untuk kita tidak menghasilkan apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita ataupun Nabi SAW nak daripada kita. Walau bagaimanapun ia tidak menjadi satu masalah, kerana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anh pernah meriwayatkan bahawa kata dia, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu.
Kami pernah merancang perkahwinan, merancang untuk ada anak pada zaman Nabi SAW, dan pada ketika itu Quran masih turun. Maksudnya mereka merancang untuk tidak ada anak, tetapi Al-Quran, wahyu masih turun. Nabi SAW ada pada waktu itu, Nabi tak melarang mereka. Maksudnya boleh. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala sebut satu perkara, wala taqtulu auladakum min imlaq. Imlaq ini maksudnya benda yang mendatangkan beban, mendatangkan kerisauan, benda yang mendatangkan sesuatu yang kita rasa ia memalukan. Itu imlaq. Ayat ini turun kerana ayat surah Al-An'am adalah surah Makkiyah, surah yang turun dekat Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi SAW. Lalu antara budaya ataupun adat yang ada dalam masyarakat Arab jahiliyah, Arab Quraisy jahiliyah ini adalah apabila wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila seorang daripada mereka ni diberi berita gembira dengan kelahiran al-untha, seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, mukanya akan berubah kemerahan, kehitaman kerana menahan rasa marah dan malu. Bagi orang-orang Arab, anak-anak perempuan ni adalah benda yang mengaibkan, memalukan. Kenapa? Kerana Arab ini dia berbangga dengan kehebatan dia di medan perang. Lalu bila kehebatan di medan perang ni biasanya terhasil daripada anak-anak lelaki. Dan mereka Arab ni hidup dengan kasta kabilah. Setiap kabilah ni bersaing untuk tunjuk siapa lagi hebat, siapa lagi hebat. Lagi ramai orang-orang yang lagi ramai satu kabilah tu menghasilkan pahlawan-pahlawan di medan perang, maka lagi hebat. Sebab tu tengok zaman Nabi SAW, antara sebab kenapa orang hormat pada Bani Abdul Muttalib, kerana ada orang seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Kenapa orang hormat pada Bani Mughirah, kerana ada orang seperti Abu Jahal. Dan mereka ni semua panglima perang, orang yang tak gentar bila nak masuk medan peperangan. Tetapi apabila datang berita kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, antara sebab kenapa mereka rasa berat untuk menerima kelahiran anak perempuan adalah kerana perempuan-perempuan pada zaman itu dijadikan seperti silah. Silah ni apa? Barang-barang, tapi bukan barang-barang dagangan. Ni beza dia dengan hamba pada waktu tu. Hamba ni dijual beli. Nak dapat hamba ni, nak berpindah tangan, mesti dengan duit. Tetapi perempuan ni boleh berpindah tangan ikut suka hati, tanpa perlu bayar duit. Hatta ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana seorang lelaki apabila dia mati, maka isteri dia akan menjadi rebutan hatta pada anak-anaknya. Nampak? Anak-anak, tapi bukan anak kandung lah. Macam contoh seorang lelaki ni, dia ada anak dan kemudian dia kahwin lain, dia kahwin satu lagi maka mak tiri ni, anak dia boleh memperisterikan mak tiri dia. Sampai ke tahap tu mereka merendahkan status wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila mana diberitakan, datang berita, oh kamu dapat anak perempuan, maka kita, Allah Ta'ala kata wa idza busyira, apabila digembirakan, sepatutnya kita gembira. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala nak kita gembira. Allah Ta'ala bagi jaminan syurga kepada siapa yang dapat jaga 3 orang anak perempuan. 3 orang anak perempuan, dan dia berjaya didik anak perempuan dia sehingga balik, sehingga anak perempuan dia dah boleh bertanggungjawab sendiri. Dia berjaya bagi didikan agama pada anak ni, dia berjaya bagi akhlak, didikan akhlak kepribadian, ilmu yang baik pada anak-anak ini. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW kata Allah Ta'ala jamin syurga. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau 2 orang? Maka Nabi SAW kata 2 pun ya. Dan ada sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau seorang? Nabi senyap. 3 orang, Allah Ta'ala jamin syurga. 2 orang kita berjaya didik anak perempuan, anak lelaki, anak perempuan, Allah Ta'ala jamin syurga pada kita. Seorang, sahabat ni tanya sampai 3 kali, baru Nabi SAW jawab ya, walau seorang sekalipun.
kelebihan apabila ada anak perempuan, dan sepatutnya kita gembira kerana peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala dengan anak perempuan itu lebih tinggi berbanding dengan anak-anak lelaki. Lalu apabila orang-orang Arab jahiliah ni, mereka bukan hanya muka mereka rasa malu, sebab kalau rasa malu dan menahan marah sahaja tak ada masalah, tetapi mereka takut tulu. Allah Ta'ala kata jangan kalian bunuh, kerana mereka membunuh anak-anak mereka. Dan mereka bunuh anak-anak mereka bukan kerana untuk free child marriage. Okay, tak nak ada anak, memang awal-awal tak nak ada anak, tetapi mereka bunuh anak-anak mereka disebabkan takut ada bebanan, takut ada keaiban yang akan berlaku pada mereka. Lalu ini yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang daripada kita buat. Ada orang macam Arab jahiliah tadi malu bila ada anak perempuan. Sebab apa? Sebab jarang sekali anak perempuan ni jadi panglima perang. Jarang sekali anak perempuan ni boleh bawa ke medan perang. Dan bahkan kebanyakan perempuan pada waktu tu dilayan lebih teruk daripada hamba. Okey. Dan ada orang pula yang tak nak anak dia disebabkan apa? Disebabkan takut kefakiran, takut kepada kemiskinan, takut anak ni kalau ada ni habislah kena share. Kita elok berdua je suami isteri, tiba-tiba ada anak, dan anak ni pula dia akan ambil harta kita. Mungkin seorang anak orang tak ada masalah, anak kedua orang tak ada masalah, tapi bila dah masuk 3, 4, 5, kadang-kadang ada orang dia fikir anak ni sebagai bebanan yang dia terpaksa cari duit untuk nak bela anak ini, untuk jaga anak ni. Okay. Lalu bila ada keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang daripada kita untuk tidak mendapatkan anak. Maksudnya kena ada anak. Okey, kalau kita takut tak dapat anak, takut nak anak disebabkan takut kefakiran, takut bebanan hidup, maka Allah Ta'ala tidak izinkan kita. Maksudnya kalau kita memilih untuk merancang keluarga disebabkan kerana takut kepada kemiskinan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ini dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang orang-orang yang akramakumullah, minta maaf bahasa, buang air mani dia di luar, kerana tak nak dapat anak. Nabi SAW menamakan ia sebagai al-wa'dul khafi, pembunuhan senyap, pembunuhan secara senyap-senyap, al-wa'dul khafi. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat situ nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apabila ada orang yang menyangkakan bahawa rezeki dia kaya ke, dia miskin ke, dia tenang ke, dia tak tenang ke, dia bahagia ke, dia sengsara ke, ditentukan oleh anak dia, maka ini adalah antara cara manusia menunjukkan tidak redanya dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak redanya dia pada takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap manusia ni Allah Ta'ala dah tentukan qada dan qadar dia. Lalu apabila ada benda yang disebutkan sebagai i'tirad 'alal qadar, seolah-olah kita menafikan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah kita tak bersetuju dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Banyak peristiwa Nabi SAW, contoh bila nak sebut i'tirad 'alal qadar ni, macam mana bentuk dia? Menentang qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak redha dengan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW pernah menyebutkan wala yaqulanna ahadukum law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qulu qadarullah wa ma syaa fa'al. Pernah tak kita buat satu perkara yang mana depan kita ada dua pilihan, lalu kita buat satu pilihan, kita tinggalkan pilihan lagi satu, lalu bila kita ambil pilihan yang ini, dia tak menjadi seperti mana yang kita nak.
Okey, lalu kita pun sebut kalaulah aku buat pilihan yang lain, nescaya aku pasti akan dapat natijah yang berbeza. Okey, benda biasa. Kadang-kadang kita masuk meeting, mesyuarat, kita berbincang. Ada pandangan orang yang kita tak setuju, tapi kemudiannya majoriti kata kita buat seperti ini. Lalu bila buat tak menjadi. Lalu kemudian kita kata kalaulah dulu dengar cakap aku, kalaulah dulu buat macam ini, inna law, kata Nabi SAW, taftahu amal syaitan. Law ini adalah ruang pintu, terbukanya pintu syaitan. Di mana orang bila sebut kalaulah untuk benda yang dah berlaku. Okey, kalau untuk masa depan maka tak ada masalah, itu perancangan. Tetapi untuk masa yang, untuk benda yang dah berlaku, lalu dah jadi dan ada natijahnya, lalu kita keluarkan ayat kalaulah buat macam ni, buat macam tu. Ini adalah i'tirad pada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rasa tidak redanya seseorang itu pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama juga bila mana Allah Subhanahu wa taala kata Allah taala nak kamu lahirkan hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tak nak lahir anak ni disebabkan apa? Kerana takut benda yang tak pasti. Siapa yang boleh kata dengan ada anak ni kita akan jadi miskin? Dengan ada anak ni kita akan hidup susah. Walaupun pada zahirnya ya pertambahan bilangan ni dia akan datang dengan tanggungjawab. Okey, tetapi siapa yang boleh jamin tanggungjawab yang datang ni dia akan membawa kepada keadaan yang lebih baik atau lebih susah? Maka Allah Subhanahu wa taala nak, bila mana Allah taala dah tentukan sesuatu, Allah taala minta sesuatu, dan Allah taala kata apa? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada benda yang Allah taala datangkan pada manusia melainkan benda itu tidak ada bebanan pada dia. Dan kalau kita takut pun Allah Ta'ala dah bagi jaminan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kita baca ayat ni, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW suruh kita baca tiap-tiap malam. Siapa yang baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, fi lailatin kafatah. Kalau kita tak baca Al-Quran satu hari itu, kita tak sempat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala satu hari itu, cukup bagi kita sebelum tidur malam tu untuk baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dalam dia Allah Subhanahu wa taala ceritakan intipati benda-benda yang hebat. Antaranya Allah Taala tidak akan bebankan manusia melainkan benda yang manusia mampu. Untuk pikul dia. Kita satu hari, kita kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, perangai-perangai manusia, tanggungjawab yang diberikan pada kita. Kita rasa ia satu bebanan yang kita rasa tak mampu nak tanggung. Tapi bila malam hari kita baca ayat ni, kita dapat rasa lepas bebanan daripada kita, kerana Allah Ta'ala tak bagi tanggungjawab tu, melainkan Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk buatnya. Lalu bila Allah Ta'ala dah tentukan, kadang-kadang ada orang tengok dia baca surat khabar, ada keluarga ni keluarga yang tidak berharta, tidak diberikan kelapangan dari segi harta, tapi anak dia 7-8 orang. Lalu ayat dia tulis apa dia? Rancanglah keluarga. Okay, kenapa nak anak ramai, lepas tu tak boleh nak jaga? So komen daripada manusia tanpa mereka tahu Allah Ta'ala tidak mengizinkan untuk merancang keluarga kerana takut kepada al-imlaq, takut kepada kefakiran, takut kepada keaiban. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Allah Ta'ala nahnu narzuqukum, kalian punya rezeki
Allah Ta'ala yang tentukan. So anak ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagi hadiah pada orang, kita bagi nak bagi sesuatu pada orang, tapi tiba-tiba orang kata tak nak. Apa perasaan kita? Kecil hati, sedih. Lalu bagaimana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala bagi pada kamu ini, lalu kita kata ya aku tak nak. Sedangkan rezeki ni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala yang tentukan. Anak ini punya rezeki pun wa iyyahum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga yang tentukan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ujian bagi seorang ibu dan seorang bapa sebelum mereka berkahwin, dari segi mentalnya kena prepare. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak daripada perkahwinan ini ada zuriat keturunan, dan jangan kamu anggap zuriat keturunan ini adalah satu bebanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan apabila kita ada anak, maka kerana anak ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala memelihara hak anak ni. Sampaikan apabila antara hak yang biasa kita buat adalah nafkah kepada anak ni. Selagi mana mereka memerlukan kepada nafkah, kita berikan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan tentang kita bila dah ada anak, maka Allah Ta'ala kata antara tanggungjawab kita pada anak kita adalah kalau kita nak meninggalkan dia, kita nak meninggal dunia, lalu kita akan tinggalkan anak-anak ini. Lalu Allah Ta'ala kata wal yakhshal ladzi, hendaklah kamu takut. Sebab anak ni daripada Allah Ta'ala, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala nak kita jaga amanah yang Allah Ta'ala berikan, tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan. Hendaklah kalian takut wahai ibu dan bapa untuk meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan dhi'afa, dalam keadaan lemah dari segi fizikalnya, lemah dari segi mentalnya, lemah dari segi harta dia, lemah dari segi apa-apa segi sekalipun. Allah Ta'ala kata jangan tinggalkan anak-anak kalian dalam keadaan dhi'afa, dalam keadaan lemah. Sebab tu masa kita hidup, ibu dan bapa ni, kita bertanggungjawab untuk memastikan anak yang kita tinggalkan dia mampu buat apa bila kita tinggalkan dia. Awaladun salihun yad'ulah, saya duk baca tadi, ada iza mata banu adam, apabila mati anak Adam maka terputuslah amalan dia, illa min thalath, kecuali daripada 3. Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripada dia, aw waladun salihun yad'ulah. Pastikan sebelum dia meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak yang saleh, yang mana apabila dia meninggalkan anak-anak ini, yad'ulah, anak-anak ini akan berdoa untuk dia. Ada pun tentang fizikalnya, maka Allah Ta'ala dah bagi jaminan. Allah Ta'ala kata innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Allah Ta'ala kata kita bila tinggalkan, nak katalah seorang tu dia berharta, lalu dia nak meninggal dunia, dan dia kata saya nak wakafkan seluruh harta saya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi tidak mengizinkan, melainkan 1/3 sahaja daripada harta. 2/3 ni pergi ke mana? Pergi kepada zuriat keturunan dia. So Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu tanggungjawab, Allah Ta'ala akan pastikan kita laksanakan tanggungjawab ini, dan Allah Ta'ala akan memelihara benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum,
Allah Ta'ala yang akan pelihara rezeki kita, Allah Ta'ala yang pelihara rezeki anak-anak kita. Cuma Allah Ta'ala minta pada kita, lahirkan seberapa ramai orang yang menyebut Allah, Allah. Kita tak nak lahir anak semata-mata, anak-anak yang lahir lalu kemudian dia kufur pada Allah Ta'ala, dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak ramai, tetapi yang ramai ini adalah ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kita stop takat tu dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tepuk dada, kita tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana Allah Ta'ala datangkan wasiat-wasiat ini pada kita, dan ia tidak dinamakan wasiat melainkan kerana kepentingan yang ada dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada kita. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pandu kita. Sebab nak buat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ni benda yang berat, hatta benda yang kita selalu buat tiap-tiap hari seperti salat pun Allah Ta'ala kata wa innaha lakabiratun. Benda ni adalah satu benda yang besar, benda yang berat pada manusia, apatah lagi untuk buat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Maka sentiasalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kekuatan dan mempermudahkan urusan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So